سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلنا نفلح يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. آمين. الحمد لله. Begitulah syukur kita atas segala limpah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik, setiap saat yang berjalan ke atas kita tak sunyilah daripada nikmat kurniaan Allah. Sama ada kita hitung ataupun tidak, sama ada kita sedar atau tidak, kita ingat ataupun lupa, waqi'inya sebegitulah kita tak sunyi daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain, kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Ta'ala tetapkan di atas iman, dan semoga-moga iman yang telah ditaufik oleh Allah ini berterusan, berpanjangan sehingga kepada akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sesuai dengan iman, mustaq ambil daripada yumna. Iman, yumna ialah daripada aman. Iman daripada aman, amn. Nah, aman, santosa. Jadi alhamdulillah, kita dengan tersendirinya kita orang mukmin, seolah-olahnya sifat bagi orang mukmin tu sudah ada sifat santosa. Apabila kita mati di atas iman, mati di atas santosa. Sebab itulah bagi orang-orang arif billah, qaddasallahu asrarahum, bagi mereka itu dia tidak semata-mata seronok di atas segala amal kebaikan dan taat, dan dia tidak semata-mata duka cita di atas segala khatiat yang berlaku, tetapi tempat dia bergantungnya hanya husnul khatimah. Apabila mati seseorang itu dengan husnul khatimah, yakni di atas iman, itulah tempat nyata bagi kitanya untung yang baik, ataupun dengan kata lain nasib baik. Maka walaupun amal yang sedikit, walaupun maksiat yang berlaku, maka itu tandanya diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, kalau seorang itu akhirnya dengan su'il khatimah, na'udzubillahi min zalik, arti mati di atas kufur, na'udzubillahi min zalik, walaupun amal yang banyak, semua tu runtuh, gugur, seolahnya tidak ada apa-apa, habuk angin saja, jadi haba'an mansura. Oleh yang demikian, itu semata-mata adapun kita seronok dengan amal kebajikan, kita tilik pada itu adalah minnah, kurnia besar dari Allah. Dan kita rasa takut dan gerun terhadap maksiat sekiranya kita tilik kepada kemurkaan, dan ini adalah larangan Allah. Ya alhamdulillah, setiap amalan, setiap kerjaan kita bukan hanya ibadat. Perkataan amalan ni umum sekali. Al-amal huwal mihnah wal fa'l. Pada lughah, al-amal dengan makna mihnah arti buat, fa'al kerja, bermaknanya amal artinya buat kerja, ataupun dengan tukar kerja buat. Nah, kita bercakap dua-dua tu, dia buat kerja apa? Oh, duduk lah ni tak ada kerja buat Melayu kita cakap dua tu. Buat apa, duk buat apa, kadang-kadang kita guna satu saja. Duk buat apa sekarang, duk kerja apa sekarang, terkadang duk buat kerja apa, tak ada kerja buat lah ni. Jadi itu dari segi bahasa kita. Jadi itulah bahasa Melayu kita. Mari daripada Arabnya amal. Maka itu panggil amal.
Maka termasuk amal tu ada berbentuk ibadat, seperti termasuklah solat, puasa, dan zakat, fitrah, haji dan umrah. Itu amal ibadat. Dan kerja buat juga masuk dalam bab cari kehidupan, muamalah. Itu masuklah babnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, ijarah dan pinjam meminjam, beri berhutang dan berhutang dan lain-lain. Masuklah puak muamalat, masuklah amal kerja juga. Maka semuanya itu kita gula balik ajaran kita, Nabi SAW sebedakan dengan satu hadis yang kita selalu dengar. Hadis ini sangat masyhur. Innamal a'malu binniyati. Macam-macam lafaz ada dengan bentuk mufrad, innal amalu binniyati. Ada pula dengan al a'malu binniyati. Ada pula innamal a'malu binniyati. Tu bagi orang mengaji takhrij ada gak bercaralah tu, apa nuktah didatangkan jamak, apa nuktah didatangkan dengan mufrad. Penting bagi kita untuk nak ambil reti pada hadis pitah lalu, maknanya hanyalah innama adatu hasrin, hanyalah perkataan menunjuk atas simpan atas yang disebut. Hanya segala kerjaan itu hanyalah binniyati, dengan niat-niat. Lepas tu ditafsirlah, maknanya nak memadai dengan niat. Ada pulanya nak sempurna dengan niat, nak sah dengan niat. Kalau hak sah tak termasuk niat, nak sempurna dengan niat. Ala kulli hal, semua kerjaan itu sakut paut dengan niat. Sebab itulah kalau cuba kita tengok nyata kata dia sakut dengan niat. Seperti kalau seorang itu dipaksakan kita supaya sujud kepada makhluk, masalan. Tiba-tiba terpaksa cukup syarat ikrah terlalu sujud. Adakah nak dihukumkan dengan jatuh agama, tanggal agama ataupun riddah? Jawabnya tidak. Sebab hati dia tidak kosak pun nak sembah yang lain pada Allah. Itu mana sakut paut dengan niat. Sebab tu kalau kita bercakap dalam medan, sahabat-sahabat bagi riddah itu salah satu daripada tiga. I'tiqad, perbuatan dan perkataan. Maka perbuatan dan perkataan itu disyaratkan niat. Oleh itu kalau dipaksa tak ada apa-apa, kerana kita tak ada niat pun sembah yang lain. Hanya kita tetap bergantung Allah saja yang berhak disembah, tapi dipaksa. Jadi pentingnya niat ini, nak jadi dengan niat. Jadi dah kalau memada dengan tak niat, maka nak sempurna dengan niat. Apa lagi pula satu lagi, nak terima pun dengan niat. Ni hak sulit lah. Tentang kita nak hukum di segi hukum zahir, sah ke tidak sah amalan itu, jadi ke tidak jadi amalan itu, haram ke tidak haram, itu terpulang kepada niat. Terkadang amalan itu sah dah jadi haram. Seperti kita jual ke sesuatu yang halal, milik yang tam sempurna bagi kita, tapi niat kita apa? Niat kita nak bantu orang buat maksiat, maka jual kita itu haram. Kita jual tuak, ya kita sadar daripada pokok tak kita, milik kita sempurna, tapi kita tahu orang yang beli tuak kita tu nak buat arah, maka kita pun beri ke dia juga, tolong dia. Tak kalau kita niat begitu, jualan kita itu haram walaupun sah. Tu kerana pula kepada niat. Begitulah juga sebaliknya, bila niat kita tu baik, walaupun perkara tu mubah seperti makan harian, minum, itu pada asalnya tidak ada kebajikan semata-mata makan, tidak ada kebajikan semata-mata tidur dan minum. Tapi bila kita, apa maksud kita tidur? Niat kita untuk berkuat pada ibadah, maka dengan sebab niat tu, tidur kita tadi ada kebaikan di sisi Allah. Begitulah makan minum kita.
untuk berkuat kepada ibadat. Maka walaupun amalan itu kerja yang mubah, dengan sebab kita niat yang elok. Sebab tu dah nak katanya beberapa banyak amalan kerjaan yang berupanya dunia tapi jadi kebajikan dengan sebab baik niatnya. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya tapi wa yasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Nah, berapa banyak kerjaan pada zahir rupa tu dunia. Pergi kerja motong, kerja apa ni menanam dan sebagainya, rupa kerjaan tu rupa dunia, bukan ibadat. Tetapi oleh kerana niat dia tu elok, jadilah dia daripada amal kebaikan akhirat. Dan sebaliknya, berapa banyak pula kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah, bi surati amalil akhirah. Ada pula kerjaan yang berupa dengan rupa akhirat seperti semaya, berzikir, baca Quran, semua tu orang tak kata kerja dunia. Nah, puasa, sunat dan lain-lain lagi amalan sedekah, semua tu apa yang rupa amal akhirat. Tapi wa yasiru min a'malid dunya, dan jadi daripada kerjaan dunia. Sebab bisu'in niyyah. Situ tepat sebab jahat niatnya. Sebab jahatnya. Nah, itulah. Demikianlah kita dalam keadaan puasa ini, kita sudah maklum dari awal lagi, kita letak azam sebelum pada masuk bulan puasa lagi, sehingga pada setengah hari tu menghargai, berdoa dengan Allah supaya melanjutkan umur, supaya siapa bulan Ramadan nak puasa dan nak qiyam ala qadar, takdir Allah siapa masa sungguh. Maka dengan niat dia tu cukup-cukup baik dan elok. Semoga-moga Allah yang mengetahui niat yang baik itu, dengan dialah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa saja qiyam kita sudahi dengan ikhlas. Dan Allah sendiri pun berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah disuruhkan mereka itu melainkan bahawa beribadat mereka itu bagi semata-mata Allah, hal keadaan mereka tu mukhlisin, yang ikhlas. Maka kalimah ikhlas ni selalu kita sebut. Nah, kalimah Arab akhlasa yukhlisu ikhlas. Siapa dia saat ni dalam Quran mukhlisin, mukhlis. Maka ambil perkataan mari daripada khalas. Jadi kalau kita dengar Arab cakap selalu guna khalas. Nah, sudah. Bila buat kerja apa khalas? Sudah? Belum. Siap? Belum. Jadi perkataan sudah dan siap, klik pada dekat dengan siap pula, set. Set sin. Ada juga taukid lah apa. Jadi kita tak panggil set, tak panggil sudah, tak panggil siap kalau masih ada lagi sedikit. Kalau kita dah buat, dah menulis, ada lagi sekelima, sudah siap? Belum, kerana ada sikit lagi tak habis. Jadi arti khalas, lepas habis segala-gala, sudah siap segala-gala. Maka daripada situlah mana hati kita ni khalas, lepas dari apa? Ada muta'alliq dia. Lepas daripada segala yang lain. Bahkan hatta amalan sendiri pun kita tidak bergantung dengannya. Kita bergantung hanya dengan Allah. Ataupun dikata rahmat Allah. Tempat kita bergantung. Kali selagi kita dah bergantung dengan yang lain pada Allah, tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Dia panggil kata apa? Dia panggil kata al-kaun minal kaun ilal kaun. Dia panggil daripada keadaan suatu perkara kepada suatu perkara, belum sampai kepada mukawwin. Mukawwin huwa Allah. Sebab tu bagi orang ahli ma'rifat, orang arif, selagi mana kalau kita aman, hati geletak ke syurga, hati geletak kepada nikmat syurga, pun dia panggil tak khalas lagi. Kenapa? Kerana syurga takkan makhluk Allah juga. Ya, takkan masalah al-alamin. Ya, kita nak pada Rabbil Alamin tu sendiri. Nak pada Tuhan bagi sekalian alam. Maka akhirat, syurga dengan aku, alam akhirat, alam dunia.
Jadi kalau kita letak hati nak kepada pahala, nak pada balas ya syurga, takut daripada neraka dan azabnya, masih kita dah letak kepada kaun, akwan, aghyar selain daripada Allah. Tak panggil khalas lagi, salah kerja tak selesai lagi, tak habis, tak sudah lagi. Itu mutabak orang tu. Bagi nasabah orang tu, apabila terlitahkan kita masalah kita puasa ni, terlitah nak pada syurga, bagi dia hukum kata syirik aku dengan Allah Ta'ala. Dia letak tak syirik aku, bagi tak syirik orang lain. Itu mutabak orang tu, makam masing-masing. Maka walau bagaimanapun kita dapat tahu makam mereka, semoga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Maka kita ni mutabak kita orang-orang, qadar kita. Kerja pagi makan pagi, kerja petang makan petang, boleh lebih sikit boleh sanggup. Itulah di antaranya ikhlas bersih. Pentingnya kita orang awal ni jangan kerana lain daripada akhirat, jangan kerana dunia. Lepas dah tu kita tu kalau sop gak lepas dah. Sop lepas dah lah. Makanan nak masuk tak penuh tu suku kira. Saya boleh naik tak apa dah. Itu dia. Masya-Allah. Allah yaftah alaik, barakallahu fik. Mudah-mudahan ibu bapa dapat kuih boleh faham sikit sebanyak apakah dikandalkan dengan ikhlas yang sebenar. Mana begitu cantik sekali dan bab penjelasan ikhlas yang mana terlepas daripada hazim min hudud dunya, min hudud ghairullah. Mana lepas daripada satu habuan mana-mana pun. Jadi pada segala habuan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu baru dinamakan orang tu mukhlisin. Orang ikhlas. Sebab tu ada setengah ibadat mukhlasin pada orang dia lepas. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Soalan yang kedua ni, soalan munasabah. Hari ni hari tengok bulan. Jadi kemarin kita dah baca soalan ni, tapi bapa kata tema jawab hari ni lah. Nampak kena dengan masa dia. Jadi dia tanya kata, kalau ada khilaf antara kira ilmu falak dengan lihat anak bulan, yang manakah kita nak ambil kira? Ya, alhamdulillah. Sebab hari ni Puan ahli falak kata tak nampak juga. Makna kata jadi guna kelima cerak tu kena tanya dulu apa makna cerak. Sebab tak nak dengar lagi. Guna dah cerak ke mana? Yakni zan. Ya cacing ni tengok hari mati tu. Tapi makna banyak sekali dalam Quran pun ada tukar cakap. Terkadang guna kelima zan makna yakin. Tu. Terkadang guna kata zan pakai makna yakin. Terkadang guna kelima yakin pakai makna zan. Begitulah. Ya kadang-kadang luar Melayu kita guna mancai. Kita mancai kata petani. Bahasa Sia. Bahasa Sia. Mancai. Mana kitanya cerak. Katanya tak nampak nak bulat. Itu mengikut kaedah. Kita kecek tu kaedah ya saya panggil apa lakin panggil lakin dua-dua guna tu mengikut kaedah. Kita kata mengikut kaedah, kita nak mati betul tak boleh. Tu sebab tu dinasihatkanlah kepada mana-mana orang yang guna dalam ilmu apa kaedah saja, kita kata turut kaedah. Yang kita memutuskan hak Allah Ta'ala tu belum tentu, sebab kita mengaji dalam ilmu kita ni ja'i wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, matahari dipegangkan tak right ketika nak bila rombongan nak sapa balik petang hari sekian-sekian, bakal keluarnya puak Quraisy nanti nak tengok tujuan demo tu nak jeka muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Kata nak sapa ni kan tak sapa. Susah hati dah ni, mata petang hari dah ni. Matahari nak raih dah ni, rombongan tak sapa lagi. Allah mentakhirkan. Allah berberi matahari. Tu dia. Maka semua tu masalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai kata nak kecek gapo tu kaedah tak apa. Kalau kata gini, mengikut kaedah falak tu zannya tak nampak, dia sedap dengar sebab kita ada Allah. Lari ke orang lain hak tak ada Allah tak apalah, dia kecek munasabahnya dia. Dia tak ada asah di bumi lagi dah. Itu dia. Baiklah, walau bagaimana sekalipun
Jadi tak kala datang warid pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Nabi ni ummi. Nah, dia taklid. Mari daripada hadis taklid dengan ru'yah bukan? Sumu li ru'yati wa afdiru li ru'yati. Fa in ghamma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 ayam. Atau kama qala. Jadi tak kalau datang pada hadis sumu, dia panggil perintah amal. Puasalah kamu li ru'yatihi. Kata lam li tauqid dia panggil. Lam li tauqid dengan mana ketika lihat hilal. Lihat anak bulan. Puasalah kamu ketika lihat anak bulan. Maka asal pada asalnya lihat, ihtimal lihat dengan mata kepala, ru'yah basariyah, begitu dia tengok dengan mata. Nah, terkadang tengok dengan mata kepala betul tak nampak, tengok dengan alat. Nah, juga wa afdiru li ru'yati. Nabi SAW pakai dua selalu. Ketika nak puasa, kamu puasalah ketika lihat anak bulan, yakni anak bulan Ramadan. Dan bukalah kamu, maksudnya berayalah kamu. Itu saya kata dah, wa aftiru, dan bukalah kamu, dia guna bukalah kamu, berayalah kamu. Jadi munasabah guna buka tu apa? Kalau tengok zaman dulu terkadang raya tu khabar pagi. Hubungnya tu. Ada duk benar dah tu apa ni, mari halu dengan psikar royak kata hari ni kita raya. Pada puasa ni bukalah kamu. Nampak tu. Beraya makna bukalah, mungkin tak tahu kata raya lagi. Zaman dulu dia tak apa nama hubungnya tu dia jauh sikit. Pernah raya tahu dia pagi. Agak kelih raya, dia mata raya hari ni. Jadi nampaklah dia guna wa aftiru, bukalah kamu. Maka kita ambil munasabah, berayalah kamu ketika nampak anak bulan. Maka kita alih dengan ru'yah. Sebab itu kalau dalam mazhab Hanafi Maliki dia sebut gini selalu dah. Yatawala yathbutul hilal biqauli munajjim. Ay hasibin yahsibu sayr al-qamar la fi haqqi nafsihi wala ghairihi. Bagi orang yang cara ilmu hisab, cara ilmu bintang falaklah. Munajjim ni dia panggil tak sabit anak bulan biqauli munajjim. Kalau munajjim kata ada memunujum. Munajjim maksudnya hasibin. Bukan hanya nujum tu bintang dah. Cara bintang dah. Orang yang hisab kira akan jalan yahsibu sayral qamar. Tak sabit hilal. La fi haqqi nafsihi, hak diri sendiri pun anda tak wajib tak dia puasa juga. Wala ghairihi, tak ada hak orang lain pun tak ada kena puasa juga. Sebab li'anna syari'a anata shaum, kerana syarak menggantungkan masalah amal puasa wal fitrah, masalah raya wal hajjah bi ru'yatil hilal. Dia taklid dengan lihat, la bi wujudihi, bukan taklid dengan adanya. Ada hilal. In furida, jika tadi kata sihhatu qalihi, jika fardu kata sah kata dia tu, kata ada. Nak boleh ada hari ni. Puak-puak ahli nuju kata petani nak boleh ada. Ada. Lepas tu tengok tak nampak, maka tak wajib. Jadi fal amalu bil marasidil falakiyah wa in kanat sahihatan la yajuz. Tu dalam Malikiyah. Kemudian lepas tu dalam Syafi'i kita pun sebetulnya juga, cuma dia khilaf lagi masalah kalau sebelah balik lihat bulan Ramadan, bangsa kita Syafi'i sabit ru'yah dengan seorang yang adil pun cukup. Kembali melihat nak puasa kan ihtiyat. Ihtiyat supaya boleh beribadat. Sore je lihat. Ya dah. Sebab tu dia panggil tasbutu ru'yatul hilal li Ramadan aw Syawal aw ghairihima bin nisbati ila umumin nas. Nasbah dengan orang ramai. Masalah esok nak raya tak raya orang ramai ni. Begitu juga balik nak puasa ke tak puasa secara umum ni. Dia kata tasbutu bi ru'yati syakhsin adlin. Dengan lihat oleh seorang yang adil. Walaupun seorang itu walau mastural hal,
Orang yang masturah ni tak ada zahir kata dia fasik. Sudahlah. Zahir dia tu semaya, zahir dia tu puasa. Nah, tak ada zahir kerja maksiat. Cara dosa besar. Tu. Maka apa yang masturul hal. Boleh diterima. Sawa'un kanatis sama'u mashiyatan am la. Sama ada langit tu yang cuaca ataupun dalam keadaan jaum, menung. Tapi dengan syarat bi syarti ay yakuna ar-ra'i, bahawa orang yang melihat itu adlan. So, lagi musliman. Jadi kalau kafiran tidak. Balighan, nak keluar kanak-kanak. Aqilan, nak dia berakal. Kalau orang gila tak jadi. Hurran, nak orang merdeka. Kalau sahaya tak jadi. Zakara, nak lelaki. Kalau perempuan tak jadi. Tak sabit, maknanya tak sabit. Dan dengan syarat laginya wa ayatiya bilafzi asyhadu. Asyhadu anni ra'aitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau gitu fala tasbutu bi ru'yatil fasiqi was-sabi wal majnun wal 'abdi wal mar'ah. Ini mazhab kita. Ada pun setengah mazhab perempuan apa tak apa. Perempuan apa tak apa, hamba apa tak apa. Mazhab kita ni naknya lelaki, nak lelaki yang merdeka. Dalilnya ambil di dia kata fala tasbutu, tak sabitlah ru'yah bi ru'yatil fasiqi was-sabi wal majnun wal 'abdi wal mar'ati. ودليلهم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى الهلال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فصام. Rasulullah sendiri puasa bila Ibnu Umar sore ya. Maka dia puasa dan wa amara an-nasa, dia suruh segala manusia bisiyami. Dan juga wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, satu kali jaa a'rabiyyun. Ini nak misata masturul hal ni. Orang ni orang Arabi. Siapa kenal? Pakai zuhir, dia tu orang molek. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilala Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya balik, menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Qala tanya sekali lagi, tashhadu, menyaksikan, mengaku ke anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam qala ya Bilal, perintah pada Bilal, azin fin nas falyasumu ghadan. Memaklumkan, iklankan kepada manusia, kata puasa esok. Jadi ini tepat dalil yang diambil oleh kita mazhab Syafi'i ini, bahawa sabit ru'yah dengan seorang yang adil ataupun orang tu tak nyatanya fasik. Boleh. Jadi wal makna fi thubuti bil wahid al-ihtiyat lis-shaum. Amma ar-ra'i, ada pun orang yang lihat tu sendiri nafsuhu, hak tu fayajibu alaihi shaum. Walaupun dia sendiri tu walau lam yakun adlan, dia orang fasik. Aw kana sabiyan aw imra'atan kafiran aw lam yashhad 'inda al-qadi aw syahida, tapi walam tusma' syahadatuhu. Atas orang yang nampak sendiri tu wajiblah. Wa idza sumna bi ru'yati 'adlin wa lam nara al-hilala ba'da thalathi aftarna fil asahi. Katakanlah kita puasa, bila cukup 30 hari kita puasa mula tu dengan ru'yah lah, dengan orang nampak nak bulan. Seperti kita puasa baru ni Selasa, dengan nak kelihatan nak bulan. Mari sampai hari ni Selasa, tiba-tiba katakanlah tak nampak, kita puasa lagi cukup 30 malam. Bila cukup 30 tak nampak juga lagi, aftarna fil asahi wa in kanat as-sama' sahwan, sekalipun li kamalil adadi bi hujjatin syar'iyyah. Jadi bermakna kata kita pula balik kepada masalah kita ini terpulang kepada ru'yah kerana tupu kepada syarat kita tu gantungkan masalah ibadat, baik puasa, baik beraya, haji, semua tu gantung dengan lihat anak bulan. Apa pula lagi kita pula nak sabit lihat anak bulan tu, sabit di isi qadi ataupun yang berkenaan. Apabila sabit di isi mereka itu iklan istihar, mari perakat tu baik mari, wajiblah atas kita tu beraya. Kalau puasa pun wajib atas kita berpuasa. Satu pula kerana taat kepada amir.
Dan pula putus perselisihan. Maka bagi siapa dia kala gitu tak mau juga, hanya tu hak peribadi, tak usah kita buat kalau. Misalnya petani katakanlah kelihat anak bulan. Bila lihat ada bukan kata lihat pak diterima selalu. Nah, dia ada periksa, ada orang bijak pandai juga. Periksa sabit diisi yang berkenaan. Bila sabit dia istiah, kita hanya beraya. Tak ada kena apa-apa dah. Tu kita jaga dalam masyarakat kita walaupun kita pandai dalam pahala pun kita rasa tak seraya juga hak kita ya. Pribadi kita. Pribadi kita. Tak boleh fatwa orang. Tak boleh fatwa kerana kita bukan mufti lagi pula dah. Kalau itu waktu peringatan tu jadi melahir sesuatu perpecahan. Ya, fitnah pula dah. Kita jadi apa kata? Apabila tak ada bahaya apa? Ada istihar mari, kita wajib ikut. Tak ada salah apa. Beraya. Apa kita tak seraya kan, tak apa cara kita. Ya kadang-kadang kita dia lagu tu. Bila pak tu orang istihadah bagi saya tak raya lagi. Tak raya lagi. Tak apa tak seraya. Mungkin buat saya tadi ada lah. Tu dia. Allah. Supaya juga balik apabila orang ada lihat anak bulan, bila pergi isbat kepada qadi tak terima kerana tak cukup syarat. Maka istihar kata tidak ada kelihatan, tak wajib puasa. Maka orang lihat tu wajib tak dia puasa. Dan kita pergi percaya, ngamun ku percaya. Ya lihat wajib saja raya. Wajib atas dia. Atas dia. Raya cara dia. Cara dia lah. Jadi sebab kalau dengan orang lain. Tapi dia mana kena puasa lagi. Ya. Itu dia. Alhamdulillah. Agaknya jawab Baba jelas bagi kita. Kata dia apabila tidak ada khilaf antara kira ilmu falak dengan anak bulan ni, agama mana sekalipun kena iktimat di atas ru'yah. Alhamdulillah, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Jadi munasabah nak raya ni soalan fitrah masih berturut-turut mari lagi. Nah, di antara soalan yang banyak-banyak ni ada saudara kita, saudara cerita baik jannah nama dia. Dia tanya kata satu keluarga, dua lelaki bini kena kap tua 14 hari. Lepas tu dia sendiri dua lelaki bini nak ke mana untuk nak keluar zakat fitrah. Kemarin wakil dah. Tak apalah ni wakil tapi dia ni tak dia naknya dia nak ke mana. Sebab dia ni dia kena kad tu. Mudah-mudahan tu sepah penjara lah. Tersebih. Ada sibih ke sibih penjara dah lah ni. 14 hari. Jadi betul lah siapa masuk raya ni tak boleh nak keluar zakat. Kalau dia tu boleh wakil tak apalah, selesai. Masalah tak ada jalan nak boleh wakil. Lepas tu kalau wakil melalui telefon dia ada berkhilaf boleh berkira lagi. Ada khilaf kita boleh kira lagi. Jalan pertama je lah. Pertama dia kena wakil. Kalau lah boleh wakil. Kalau boleh wakil. Tapi kalau tak boleh wakil? Tak boleh wakil juga, orang panggil kata nanti qada lah. Tak ada taksir lah atas dia. Tak ada taksir kerana apa yang panggil tersekat. Lepas ada tu qada sebab masuk atas dia tu dia orang punya cukup syarat. Syarat wajib atas dia tu ada. Hurriyah. Syarat atas dia ada. Islam ada. Syarat dia yasak harta dia ada, tapi dia kena kat tu anak kita alih sebab tu ya. Anak wakil pun terputus, tak ada jalan hubungan nak wakil, tak ada. Tak ada apa, mana tak ada salah lah ketika bukan dia sengaja tinggal fitrah dak. Lepas tu dia qada. Baik. Lepas pada ni bukan amalan qada ni supaya dengan zakat. Zakat apabila dia zakat fitrah tak seperti zakat harta. Zakat harta ni dia mulai bagi masuk waktu dia ada mulai, balik habis waktu tidak ada habis. Zakat harta. Misalnya kita buat padi, wajib lah kita zakat. Lepas tak ada keluar, tak ada habis masa, beri bila-bila. Cuma salah kita dah takhir kalau sengaja. Sengaja duk takhir, sengaja duk keram, tak ada halangan uzur pun, tak saja duk keram, haram sebab takhir. Begitu juga fitrah ini. Katakanlah bak mulai wajib kalau kena hati anak bulan petani katakan. Maka kita cukup syarat bagi sahabat bagi wajib akhir Ramadan kita ada, awal Syawal. Masuk mengarik lagi kita masih hidup. Akhir Ramadan kita ada, awal Syawal pun kita ada. Istihar nampak nak bulan wajib atas kita. Maka wajib atas kita tu nak beri masa mana? Harus nak beri selalu. Dan abda pagi.
Jangan takhir sampai raih matahari hari raya. Jika sengaja takhir dengan tak ada keuzuran apa-apa, itu haram. Haram betul takhir, tapi fitrah wajib keluar semata. Apabila lepas pada hari raya keesokan baru beri apa yang jadi qada. Sebab dia zakat fitrah dia camkat masa. Mula masuknya daripada lihat 6 bulan, wajib mula situ, habis dia raih matahari hari raya. Habis. Bila habis, berkata habis hari raya tak kena keluar dah, lagi tak keluar wajib kena keluar. Tapi bila keluar lepas masa jadi qada. So pas semaya lah. Ya. Habis waktu subuh. Ada maya lagi ni, wajib kena semaya. Maka bila semaya jadi qada. Tu maksud. Alhamdulillah, masya-Allah. Sambung lagi soalan. Bagi orang ni tak ada berdosa kerana dia tidak sengaja takhir. Ya, ya. Terpaksa lah. Ya. Sambung lagi masalah zakat ni. Saudara kita ada tanya, dia ni duk menego jual tukar duit. RM1 jadi kok di lalai di ria. Sarah. Dia tanya, adakah laba lah tukar menukar ni? Mana kena keluar zakat ke tak? Lepas tu kalau kena keluar zakat, nak kira betul mana? Betul kepala modal ni ke atau sekali dengan laba-laba tu? Jadi kita maklum, dia orang kerja sarah ni, kalau kita kira rupa tu rupa reba tu. Tapi nak syarat istisna je kuin. Orang yang menukar duit, orang duduk di sepadan, dia kerja menukar duit. Orang nak ringgit, dia boleh lah lebih berapa setang. Balik orang nak duit kok pula, dia boleh pula di berapa apa nama berapa apa dia panggil sana lepas dari ringgit bukan kita ni ke setang berapa setang sen Allah sallallahu alaihi boleh berapa sen. Arti dia boleh dua pihak, tukar ambil ringgit dia boleh. Betul kan nak tukar ambil bak, bahkan nak tukar apa saja duit antara bangsa macam Mekah tu. Dia boleh, setiap pihak dia boleh. Maka apa ni rupa reba lah ni. Tukar tak sama banyak ni. Tapi apa hak ni? Hak ni syarat istisnakan. Sebab dia panggil sangat hajat. Yok benar ni. Ya. Baca kita mengajar illa sayrafi dia panggil kita. Ada guna sarraf. Malaikat sayrafi. Hak ni syarat istisna sebab sangat hajat kepadanya. Kalau tak ada orang kerja menukar duit tak usah apa mah. Susah. Kita pergi Mekah nak beli duit bak, kita tak terima. Dia beli riyal nak main riyal mana tak ada orang menukar. Pahala nak menukar apa tak ada boleh hutang. Kerja tunggu pagelak. Tak boleh kalau dia berapa sih? Dosa tu reba dosa dengan Tuhan takut. Kerja tak ada hutang. Kerja gapo saya pagelak. Ni tukar riyal 10 kok. Mana-mana tukar riyal. Mana boleh hutang sehari 3 hari. Tak ada orang nak kerja. Tu syarat istisna sebab sangat hajat sangat. Baik. Maka apabila begitu dia nak turun modal, kan? Maka orang panggil satu bahagian perniagaan ni. Ni satu perniagaan. Maka wajib zakat sebab berniaga. Tapi berniaga bentuk pertukaran mata wang. Tu. Maka tu pula pada dia mula kerja. Bila kata berniaga agak dia kira hol lah. Kira nisab kira hol. Kira nisab dia kira hol. Sanggup pak dengan tu lah. Apabila kira nisab dan hol, kita berlaku atas kau yang muktamad, mari kira di akhir hol. Kira di akhir hol. Mana kita duduk menukar main masa setahun. Daripada bulan Muharram ataupun Ramadan, mai temu Ramadan cukup setahun. Maka masa akhir ni kita hisap sini. Tu apa yang ada. Modal kita, utang kita, dan dalam simpanan kita sekarang dan yang mana? Ipung semua. Ya. Wadah, masya-Allah. Soalan berikut dia tanya, pembayaran zakat fitrah atau zakat umum kepada siapa terbaik afdal? Soalan daripada Muhammad Arif Hafizun nama. Kepada siapa lebih afdal? Untuk beri zakat ni. Di antara adik-beradik kita ke, kita email ke. Baik. Ya berbeza. Zakatul amwal, zakat harta. Termasuknya kita buat zakat harta tanaman, dia panggil zakatul hubub. Zakat biji umpama jagung, kacang, beras lah kita maklum di sininya. Zakatul simar, zakat buah-buahan, itu panggil zakatul amwal.
Zakat apa dia? Zakat masyiyah, mawashi, zakat menata, lembu, kerbau sebagainya dengan syarat di sana. Kemudian hak tu panggil zakatul amwal. Hak tu kalau nasabah tempat yang macam negeri yang ada qadi, ada gapo, ada imam, ada apa, hak tu gak aulanya serah kepada imam. Bila serah pada imam, imam itulah latih orang kerja tu, timurnya amel. Kaki tangan cawan hati tu. Tak aula kita serah pergi ke situ. Adapun zakat fitrah dia panggil zakatul abdan. Zakat fitrah ni. Zakat fitrah ni kena kecek ba aula nah. Kecek ba aula kita sendiri bagi. Tu aula kita sendiri bagi. Hari tengok dalam kampung siapa yang mustahak. Lepas pada tu sebab apa? Sebab aula kita sendiri, kerana kita lebih tahu. Kita lebih tahu pula yang masanya genting. Masa kali ke masa wajib mula dia raih matahari dengan masa katuk belum ada raya. Raya. Jadi masanya sepi kita sendiri. Dah kapan kita tak tahu dia ni dia beri ke. Susah selalu. Kalau tengok bila pergi kok ni banyak kerja kata. Lambat pula. Nak pergi kok ni kok ni ada yang timur masalah. Ada pun zakat harta nak tak ada cara. Mari zakat fitrah ni bergaduh. Itulah masalahnya. Walau bagaimana kita kaji tu asal masalah kitanya, kalau zakat fitrah aula bagi sendiri. Bila bagi sendiri itu kita nak beri kepada siapa lebih aula? Nak kita tahu aula ni, aula ataupun afdal. Afdalnya mana orang lebih berhajat. Situ aula. Maka sama ada orang lebih berhajat tu kerabat kita ataupun bukan kerabat. Mana orang lebih berhajat? Apalagi hak yang lebih berhajat tu kerabat kita. Hak tu kau sangat lagi aula. Itu dia. Ya. Alhamdulillah, masa kita pun sangat sedikit untuk kekal. Soalan masya-Allah begitu banyak sekali. Cuma kita ambil sekadar yang Allah Taala izin. Saudara kita ni dia ada adik yatim, ada legok. Lepas tu bini dek rumah, ada anak seorang. Bini dek kerja hari-hari boleh 150 kok. Duit yang kena bakar hari-hari 170. Tak cukup 20 kok lagi. Jadi abang ni ada zakat. Adakah abang ni boleh nak bagi pada adik ipar? Pada asal kita maklum perempuan yang punya suami. Dia panggil perempuan yang ada suami. Pada asalnya kau nasabah dengan fakir miskin dan balik kemiskinan isteri, kefakiran isteri itu dia tergantung kepada suami. Jika suami itu mempunyai kekayaan yang wajib atas dia tu nafkah, maka orang panggil dia sudah mencukupi dengan nafkah. Kemudian bila cukup nafkah, kita nak beri zakat kepada seorang isteri yang sudah cukup dengan nafkah tu, tidak memadai sebab dia tak ada nama fakir miskin. Sebab dia ada suami yang mempunyai nafkah yang mencukupi. Sekiranya ada suami tapi tidak ada nafkah yang mencukupi, maka tu harus kita bagi. Ada pun yang masalah soal ini suami ada tetapi dia kena penjara. Maka bila kena penjara, adakah dalam sampai dia penjara? Kadang-kadang dia kena penjara tapi dia ada simpanan dia. Ya, ada yang kena penjara tapi duit simpanan dia kaya. Dia dibank. Apabila dia kena penjara, dia tak ambil lah yang ni untuk nafkahmu sikit-sikit dan untuk nafkah nak. Sekiranya kalau ada simpanan untuk lagu tu, tak boleh kita nak beri zakat atas nama tu kerana dia cukup dengan nafkah. Tapi zahir soalan ni nampak tak di situ ni. Dapat suami miskin juga. Kalau miskin dia boleh dia awal tak nanti kena penjara. Tak ke situ pula. Dah. Senil. Masya-Allah. So yang kedua pula sebaliknya, ada juga orang ada tanya-tanya masalah seorang perempuan yang janda. Memang mereka bujal lah. Bujal faktor sini. Tapi nak guna bahasa sikit, kalau orang Malaysia dia tak ada sebut bujang. Kerana bujang ni orang tidak ada suami isteri. Mana pula. Kalau kita orang belum ini, dia tanya masih bujang. Dia tanya masih bujang, apa kita tak faham bahasa orang, kita guna bahasa kita bujang ni orang cerai dan sebagainya. Ada, saya belum bini lagi, belum beristeri. Itu kata bujang. Itu masih bujang. Azib dia panggil apa? Azab. Azab. Tu.
Dia kata masih bujang. Oh, saya belum beristeri lagi, hatu bujang. Adapun lurah kita di sini bila sebut bujang ni maknanya orang sudah ada isteri kerana daripada bercerai ada sebagai mati isteri. Begitu juga perempuan. Ada perkara guna janda, ya faham. Jadi maksud di sini kalaulah perempuan baik yang janda, maka adakah harus kita nak bagi zakat fitrah padanya? Kena pula kepada adakah dia tu yang kaya atau tidak? Suami. Tapi janda pun kaya. Banyak sekali. Banyak kita beri kepada janda kesian kerana suami tak ada. Dia pendek atau pula ke situ lah. Alhamdulillah. Ini soalan terakhir apa? Daripada saudara Irfan kemarin ni. Dia kata bakal ke belah tu. Apa kata ke pila tu. Hari ni tanya pula. Dia tanya bagaimana cara nak niat zakat fitrah dengan duit. Tapi pahal hak selora kemarin tu kata kerap la tu maknanya hampir-hampir jangan. Tapi tak apa punya hampir gila. Hampir gila ni arti jangan kita silap faham. Ya gila ni banyak lah. Gila pada ilmu, gila pada amalan, gila ke mengaji. Mahmudah. Tu gila tu sama hati dan Nabi kata membanyakkan kamu tu zikir sehingga dia kata kamu tu gila. Tu gila tu. Kita lagi faham gila nu bukan murak lah. Takut tu ada silap faham dah. Orang pun kena pada tepat. Apa yang faham tak apa nak. Faham tak apa. Takut dia kata ni buat apa gila. Gila kau mengaji nak sangatlah. InsyaAllah. Ni gila ke masalah dah itu. Baik, apa ni soalannya? Cara nak keluar zakat fitrah dengan duit. Niat lagu mana? Kita ambil duit masalah kita sebagai ikhtiar yang tak kala mazhab Hanafi ni mana 3 kilo. Kita ambil 3 kilo berapa? Kita berkata 2 kilo 7 tu 70. Ni kita 3 kilo. Tebalah kata 80 dah dah. Lepas tu bagi orang yang murah hati tu pakai 100 tu. Ambil 100 tu, kata hak lebih pada harga tu kita masuklah sedekah sunat. Katakanlah harga 80 tapi kita ambil 100 mai selalu. Kita niat inilah apa dia ni qimah ataupun nilaian ganti daripada peterah yang wajib atas aku. Peterah yang wajib atas aku segatai. Hak sungguhnya peterah yang wajib atas kita ni segatai beras. Berarti kalau segatai beras, inilah peterah yang wajib atas aku. Inilah tuju pada beras. Inilah ni tuju pada duit. Duit ni bukan peterah. Mazhab kita. Ini sampai kata inilah nilaian. Bagi peterah yang wajib atas aku segatai. Betul? Sedekah gitu selalu. Alhamdulillah, barakallah. Jazakumullah khair, barakallah fiik. Alhamdulillah segala penuntut yang dikasihi sekalian. Rasanya yang kita sedang asyik dalam majlis kita ni. Sudah tiba masa untuk kita berpisah sementara. Tapi sementara ni agak lama sikitlah. Boleh jumpa pula. Allahu akbar. Minta saya panjang umur lah, panjang umur bapa, panjang umur hamba, panjang umur kita semua. Mudah-mudahan tahun depan Hijrah Ramadan 1443 dan kita jumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kebajikan kita, sama ada pihak bapa yang sudi mengajar, memberi jawab agama pada kita 5 hari 5 malam dengan tidak ada sikit uzur pun, masya-Allah. Sedangkan beliau belum sini pun pakai kata sihat mana sangat. Tapi oleh kerana keberkatan kakak suka nak belajar. Gila tadi. Masya-Allah. Dah. Gila. Jadi bapa sehat, segar satu lah. Kalau tu amal sekali masa bulan-bulan ini kita duka cita sekali. Takut kata peluang nak buat kali ni tak dapat. Tapi alhamdulillah ibu bapa, masya-Allah. Dan niat ibu bapa nak dengar, niat bapa nak menyampai, kedua-dua ni bertemu, Allah Taala bagi pertolongan. Mudah-mudahan amalan kita ni jadi ikhlas buat semata-mata cari keridaan Allah, untuk menjaga agama Allah, untuk sebar agama Allah dan berkekal atas muka bumi ini. Amin. Dan kita berdoa kepada Allah semoga majlis salam Ramadan kita ni mengikut apa sebagaimana aturan bapa lah dan berterus hingga sampai ke hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum berpisah pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu potong syair Melayu kita ni, pepantun Melayu. Sebagaimana hamba dia tulis sebenarnya, mudah-mudahan jadi air menyejukkan dalam hati saudara kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kampung Bapu, tidak lupa beli nasi kerabu. Masya-Allah. Oh Ramadan, dirimu cepat berlalu, kami masih rindu padamu. Masya-Allah. Keliling kampung-kampung, tiba di Palas, tidak lupa singgah ke Sepanjang. Masya-Allah. Selamat jalan ya Ramadan, sempat jumpa lagi tahun depan. Amin. Allah. Barakallahu fiik. Semoga insya-Allah kita tutup majlis kita dengan doa yang berkat daripada bapa kita sebagai akhir Ramadan dan sebagai tahniah dan selamat hari raya Idul Fitri kepada ibu bapa semua di rumah, di kampung, dan doalah kepada kami salam Ramadan ni yang adik apa yang ikut sama dalam majlis kita ni, tak lupa apa nama tim Fatanah Al-Fatanah, kan Al-Fatanah yang korban segala-gala untuk lancarkan salam kita daripada awal sampai akhir. Dan jazakumullah khair. Insya-Allah kita persilakan bapa untuk menyampaikan doa. Kita di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن الجوع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وأن نرد إلى أرذل الأمور ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام من الوباء والطاعون. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المكر والاستدراج. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.